Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Nabi Muhammad Hadi Syarudin, sedang pendengar yang milik Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kepada tafsir kita menerusi ayat yang berikutnya, iaitu ayat ke-34 dan 35 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati wa ma ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'ath Allahu min ba'dihi rasula. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan sungguhnya telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu sentiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawakan kepadamu. Hingga ketika dia meninggal, kamu berkata Allah tidak akan mengutuskan seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan golongan yang melampaui batas dan ragu-ragu, iaitulah orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Besar kemurkaan kepada mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Maksudnya hati golongan yang sombong dan juga takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ni Allah menggambarkan Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul Nabi Musa, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dulu dia merupakan pemimpin rakyat Mesir. Dia adalah seorang rasul yang menyeru umatnya kepada Allah dengan cara adil. Mereka tidak ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam mentaatinya. Mereka hanya taat dalam urusan duniawi, melibatkan pangkat dan juga jabatan. Kerana itu Allah telah berfirman, فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Tetapi kamu sentiasa dalam keraguan terhadap apa yang dibawanya kepada kamu. Ketika dia meninggal, kamu semua berkata, maka Allah tidak akan mengutuskan seorang rasul lagi sudahnya. Nabi Yusuf ni, dia telah mengetuai kepimpinan negara Mesir. Sampailah Mesir yang asalnya bankrupt akhirnya menjadi subur berkat kesungguhannya dalam memimpin khazanah negara. Ayat Quran ni kalau kita simplifykan ayatnya, memang kena kepada diri kita sendiri, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tapi kalau kita baca dalam konteks waktu ia turun, maka tidak ada kena kita rasa terasing. Tapi kalau kita cuba menyelami, nescaya kita tidak dapat lagi daripada hakikat yang sama. Nabi Yusuf telah berjaya membawa negara Mesir kepada negara yang makmur, yang prosper. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, bayangkan dalam bulan Ogos keluaran 2010 yang lalu, ketika disiarkan oleh majalah Newsweek, the best country to stay in the world, 40 ataupun 45 negara yang terbaik untuk tinggal dalam dunia. Malaysia adalah negara yang paling corot, negara Islam yang pertama nombor 45. Okey apa? Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, kenapa kalau kita nak bandingkan, penilaian orang kafir ini tidak penting bagi kita. Tapi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita belajar dari sudut hukum tasyri'nya, pemerintahan menjadi berkat dengan sebab taatnya kita kepada Allah SWT, tidak mengingkarinya. Nabi Yusuf ketika memimpin negara Mesir menjadi makmur, negara yang kaya, hasilnya cukup untuk seluruh rakyat dan tidak ada yang melarat seperti sebelum itu. Pemerintahan yang berasaskan kepada Quran dan juga kepada sunnah Nabi yang diturunkan oleh Allah SWT untuk diikuti. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
sikap pengikut-pengikut ni, dia hanya mengikut apa yang mendatangkan kebaikan kepada dia. Tapi kalau perkara tersebut berlawanan dengan kepentingannya, maka dia mula menolak. Dia mula mengatakan harap-harap lepas Nabi Yusuf ini, Nabi Yusuf ni tidaklah diceritakan dengan jelas apakah mukjizat yang dibawa oleh baginda. Allah tidak cerita dalam Quran. Kisah yang dibawa kepada kita untuk kita faham hanyalah melibatkan konspirasi untuk membunuh beliau oleh abang-abangnya. Kemudian daripada terbuang seperti itu menjadi anak angkat kepada orang yang berkuasa di Mesir. Kemudian berlaku dugaan orang perempuan. Ini semua merupakan mukjizat Allah SWT selamatkan kepada Nabi yang mulia ini. Tidak ada cerita yang lebih lanjut daripada itu, melainkan selepas perkara tersebut, maka dia kembali ke jawatan yang dimuliakan, menjadi pemimpin. Ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku ni pemimpin perbendaharaan negara, kerana aku seorang yang bertanggungjawab dan amanah, dan aku mengetahui selok-belok pentadbiran harta dengan cara yang terbaik. Jadi selepas Nabi Yusuf ini, yang kamu anggap tidak ada lagi Nabi selepas itu, tiba-tiba Allah bangkitkan Nabi Musa. Lalu kamu putus asa, kamu berkata dengan keinginan yang kuat agar harap-harap Allah tidak akan mengutuskan Rasul lagi selepasnya. Kerana Rasul ini, dia datang in package. Dia bukan saja bawa kemakmuran dunia, tapi dia mesti membawa kewajipan-kewajipan yang kamu kena laksanakan. Ini yang tak disenangi. Lihat masyarakat barat sebagai contohnya. Mana mereka suka kepada ikatan agama? Mereka tidak suka. Mereka hanya nak hidup berasaskan kepada hawa nafsu mereka. Bahkan gerakan-gerakan human rights yang ada di negara-negara barat pada hari ini, yang mempertahankan, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan, letakkan dalam hidup apa yang dikehendaki oleh manusia yang nafsunya tidak pernah puas, itu menjadi Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau nak mengikut kepada satu kitab panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terpelihara daripada turunnya sampai kini tanpa pindaan, oh itu jangan, itu tidak boleh. Itu akan bercanggah dengan banyak hawa nafsu. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Sehingga di barat pada ini mereka boleh menghalalkan perkahwinan sesama jenis. Bahkan dahulu, lama dahulu, mereka membenarkan kalau seorang perempuan memiliki boyfriend pun, seorang isteri memiliki boyfriend pun, suami tidak boleh berbuat apa-apa. Lantas kalau dia balik ke rumah, didapati di rumah tersebut ada sepatu, kasut milik boyfriend pada isterinya, maka dia tidak masuk ke rumah itu. Apa dia boleh buat? Sebagai balasan, dia boleh pergi ke hotel dan melanggarlah mana-mana perempuan jahat, prostitute. Nanti keluarkan bil itu claim pada isteri yang sudah pun berseronok-seronok dengan boyfriendnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malang sekali manusia ikut nafsu ini. Anak tidak diketahui, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh di DNA kan. Mereka negara maju bangga dengan DNA. Tapi kalau seorang suami mempersoalkan anak ni bukan milik saya, bawa ke DNA, isteri boleh saman kepada suami itu. Bagaimana pula kamu tidak yakin dengan saya? La ilaha illallah, porak-porandanya hidup. Inilah dia masyarakat yang berpandukan kepada hawa nafsu. Dia tidak mahu bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang berlaku kepada pengikut-pengikut Nabi Musa, yang di kalangan mereka ni lebih tua daripada Nabi Musa. Dia mempersoalkan, macam mana pula Allah boleh bangkitkan lagi seorang Nabi ni? Padahal ingatkan dah selesai setakat Nabi Yusuf saja, datang pula Nabi lagi. Muslim-muslimat ini boleh kat sekalian, ni orang beriman ini yang menyembunyikan iman. Dan aku bersumpah telah datang kepada datuk nenek moyang kamu seorang Nabi yang namanya Yusuf, yang menjadi putera ke Nabi Yaqub sebelum kamu. Dia datang dengan bawa bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti ni antara lain Allah selamatkan dia daripada menjadi mangsa dimakan serigala ataupun mati dalam telaga. Allah selamatkan. Ini antara pandangan para ulama, disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya. Juga bagaimana kejayaan pemerintahannya. Negara yang asalnya miskin melarat itu akhirnya menjadi negara yang makmur. Hampir-hampir negara tersebut hancur kerana kemarau yang berlaku, tapi Nabi Yusuf dengan kemahirannya dalam percaturan pentadbiran berjaya menjadikan negara itu negara yang makmur. Dia membawa bukti-bukti tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam penjara lagi dia telah pun berperanan. Arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Ketika dalam penjara lagi telah berdakwah kepada dua orang yang melihat dalam mimpi masing-masing.
seorang berkaitan dengan arak, seorang lagi roti atas kepala dimakan oleh burung gagak. Nanti ada kesempatan, ada umur, kita meneroka pula surah Yusuf. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini adalah bukti-bukti yang Allah sebut. Lebih dari itu tidak ada. Tapi yang pastinya setiap para nabi, para rasul dibekalkan Allah SWT dengan mukjizat yang mengatasi kehebatan yang dibangga-banggakan oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi dia telah datang bawa bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, pembuktian hari kiamat, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu ni sentiasa berada dalam keraguan tentang apa yang dibawa, sehinggalah dia wafat. Kamu berkata, mengemukakan dalih alasan kerana keengganan dan rasa jemu kamu untuk mengikuti perintah Allah. Kamu berkata dengan penuh yakin, Allah tak akan mengutus lagi seorang Nabi selepas Yusuf ni. Dahlah memadai apa yang dibawa ni, kita ikut je, cukuplah. Tak payahlah nak mengajar kami lagi banyak urusan yang akan bercanggah dengan hawa nafsu kami. Begitu. Mereka milik kesesatan sehingga Allah SWT menyesatkan mereka. Dalam ayat yang kita sedang baca ini, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah Allah yudhillu, Allah menyesatkan. Begitulah mereka disesatkan oleh Allah SWT bagi mereka yang melampaui batas dan juga banyak ragu-ragu. Ayat yang terakhir ini kita lihat muslim-muslim sekalian, kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Dengar baik-baik ayat ni. Begitulah Allah SWT menyesatkan orang yang melampaui batas dan penuh keraguan. Ada di kalangan para ulama yang memahaminya sebagai lanjutan nasihat orang beriman itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahawa ialah satu komentar yang disampaikan Allah SWT sebagai peringatan kepada orang beriman. Memang kalau kita lihat dalam pendekatan Quran ini, selalu tidak kurang Al-Quran akan menyisipkan pesan Allah SWT di celah-celah satu huraian, menggunakan kesempatan adanya huraian itu untuk menanamkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi dua-dua betul. Nak kata kata-kata mukmin itu boleh, nak kata ia merupakan satu conclusion, rumusan oleh Allah SWT pun betul juga. Ia adalah mesej yang ditujukan kepada kita agar kita jangan masuk dari kalangan yang sesat, yang nak ikut hawa nafsu, yang tidak mahu berpandukan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Muslim-muslimat ini boleh kat Allah sekalian, jangan jadi seperti dimasukkan di sini. Part kebaikan, kita ambil. Berkahwin ni wajiblah, kena ada rukun-rukun kahwinnya. Tapi dalam perkahwinan tu sendiri berlaku kemaksiatan yang luar biasa. Seolah-olah pada hari berkahwin tu segala yang haram menjadi halal. Inilah dia muskilah yang berlaku kita umat Islam. Kita tak suka dengar benda seperti ini. Pengantin baik, keluarga pengantin pun baik. Pengantin kalau tidak mampu, janganlah meminjam-minjam, berhutang-hutang, keliling pinggang. Akhirnya sampai mendapat anak 3-4 orang, usaha hutang pun masih belum langsai. Keluarga pula bagaimana? Keluarga pula kalau buat kecil-kecilan malu nanti dipersoalkan orang. Apa ada nilai persoalan orang ni, muslim-muslimat sekalian? Apa pentingnya orang punya penilaian? Kita lupa pada apa yang Allah SWT punya ketetapan, keridhaan itu yang paling utama. Jadi muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian, kita dah faham dalam pendekatan Quran yang dimasukkan di sini. Tengok, lihat betul-betul apa yang dibawa oleh Nabi, kita ikut semua. Udkhulu fi sini kafah, masuk semua sekali, dengan sebagian Nabi, sebagian tinggal. Bab-bab yang menyebabkan nafsu kita tidak mahu akur. Tapi bab-bab yang orang semua buat, kita buatlah ala kadar saja. Jangan ditanya mana sumbernya, madailah kamu datang untuk baca doa selamat sahaja. Hal haram jangan tanya. Ini perkara yang telah menyebabkan laknat Allah SWT ke atas Bani Israel. Kita harus faham, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Allah bawa kisah ini untuk kita. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Ijma' ulama mengatakan ayat ini turun untuk kita ambil ibrah, bukannya turun pada sesuatu skop masa yang terbatas sahaja. InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah akan datang mengapa Allah SWT menyifatkan, ataupun mukmin ahli Firaun menyifatkan Allah SWT yudhillu man huwa musrifun murtab. Mengapa? Apa kriteria orang yang masuk dalam kategori musrif dengan murtab ini? Yang timbul penyakit irtiab dan ditimpa penyakit israf. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita akan huraikan perkara ini, pandukan ayat berikut. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.